Okay, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan bincangkan tentang bab 12, kimia polimer. Ikut buku teks adalah bab 4, muka surat 143, bahagian subtopik polimer. Okay, sebenarnya dalam kehidupan harian kita, polimer di mana-mana pun ada. Biasanya yang kita nampak polimer adalah dalam bentuk, perkataan yang kita biasa kata adalah plastik. Polimer sintetik. Okay, cuma nama plastik tu biasanya kita selalu guna. Sebenarnya nama dia adalah polimer sintetik. Okay, yang selalu kita jumpalah botol-botol plastik-plastik yang ada di rumah. Okay, bagaimana kita nak menghasilkan polimer? Okay, dia bermula daripada monomer. Okay, monomer ni yang satu, monomer. Okay, lepas tu dia jalankan proses pempolimeran. Okay, proses dia namakan pempolimeran, nama dia adalah polimer. Poli tu maksudnya banyak. Okay, dia bermula daripada sebiji molekul, okay, yang kita nampak sebiji molekul, lepas tu kita susun dia dengan satu rantai yang panjang. Okay, maka proses ini dipanggil pempolimeran. Okay, daripada monomer dicantumkan jadi panjang, maka itulah dinamakan sebagai polimer. Dan plastik merupakan nama umum yang pengguna yang menyebut polimer sintetik. So sekarang kita tengok apa itu polimer. Okey, mengikut definisi dalam buku teks, polimer ialah molekul yang berantai panjang yang dihasil daripada pencantuman banyak ulangan unit asas. Unit asas tadi yang kita cakaplah, ini adalah monomer. So dia mesti melakukan cantuman, daripada sebiji, satu unit asas, lepas tu dia cantumkan semakin menjadi panjang, maka itu dinamakan sebagai polimer. Maksud monomer dia adalah monomer pula dia adalah unit asas bagi suatu polimer. So setiap polimer yang berbeza, nama monomer dia pun berbeza. Maksud tindak balas pempolimeran. Pempolimeran merupakan satu tindak balas pencantuman monomer untuk menghasilkan polimer. Satu tindak balas pencantuman monomer untuk menghasilkan polimer. So sebenarnya dia ada dua jenis pempolimeran, nanti kita akan tengok selepasnya. Lepas tu kita tengok apakah contoh-contoh yang selalu jumpa. Contohnya ni dalam satu molekul, nama dia adalah etena. Yang ini, N tu maksudnya ada banyak. Ada banyak unit molekul etena. So apabila dia ditindakbalaskan pempolimeran, ini adalah penambahan. So dia akan jadi rantai panjang. So kita nak lukis dia, kita akan buat kurungan, lepas tu ikatan kanda dua dia kita akan pecah. Ikatan kanda dua dia kita akan pecah jadi ikatan tunggal. Lepas tu N tu letak di luar. Bermaksud unit ini berulang sebanyak N kali. So ini dah namakan polimer. Etena adalah monomer dia. Polyetena merupakan polimer dia. Saya ulang, etena adalah monomer dia, polyetena adalah polimer dia selepas dia menjalankan tindak balas pempolimeran. Sebenarnya formula atau gambar rajah ini kita kena tahu juga bagaimana kita nak lukis, sebab soalan ni baru keluar saja dalam SPM 2020. Minta calon lukis apakah polimer kepada suatu monomer, dan sebelum ni pernah juga soalan minta daripada polimer yang diberi, kita perlu lukis balik apakah monomer untuk polimer tersebut. Maka calon kena tahulah bagaimana kita nak lukis daripada ikatan kanda dua, unit molekul ni berulang, so kita buat dalam bentuk kurungan, lepas tu kita buka ikatan kanda dua dia, letak N di luar. Dan ikatan daripada karbon ni mesti melebihi kurungan tersebut. Seterusnya kita tengok jenis polimer. So dalam buku teks silibus kita ada dua jenis polimer. Yang pertama dinamakan sebagai polimer semula jadi. Polimer semula jadi adalah terhasil secara semula jadi dalam alam sekitar. Contohnya yang kita adalah kanji, protein, latex, kapas, mana lagi sutera. Itu semua adalah polimer semula jadi. Yang kedua jenis adalah polimer sintetik. Polimer sintetik pula dihasilkan oleh manusia melalui tindak balas kimia dalam makmal atau di kilang-kilang. Biasa yang selalu kita tengok contoh dia adalah nylon, polyethena, polystyrena, polyvinyl klorida atau nama biasa yang kita panggil sebagai PVC. Belajar kena tahu apa tu polimer, sumber dia semula jadi atau sintetik, dan contoh-contoh dia. Biasanya soalan struktur, soalan objektif yang selalu ditanya. Seterusnya ini adalah maklumat tambahan dalam buku teks yang ada. Istilah plastik ialah nama umum.
untuk polimer sintetik. Okey, dan sini adalah contoh-contoh polimer dan monomer. Okey, yang semula jadi kanji, selulosa, protein, kertas asli, yang sintetik polistirena, polipropena, polyvinyl klorida. Yang monomer dia dah diberi, so kita kena baca, okey, fahamkan, cuba hafalkan. Sebab kadang-kadang soalan objektif atau struktur yang akan minta kita tulis polimer atau monomer. Okay, seterusnya kita tengok kategori polimer. Okay, kita ada 3 jenis. Yang pertama dinamakan sebagai polimer termoplastik. Okay. Termoplastik yang ini adalah berkaitan dengan dia boleh diacu berulang kali selepas dipanaskan. Okay, dan boleh dikitar semula. So ini adalah keyword dia, boleh diacu berulang kali. Contohnya yang kita selalu buat kitar semula kan, plastik, botol-botol plastik. Okay, yang itu adalah polimer termoplastik. Okay, apabila dipanaskan, polimer termoplastik itu melebur dan mengeras lepas disejukkan. Okay, contohnya polyethena, polyvinyl klorida, PVC dan nylon atau nilon. Okay, so ini adalah jenis polimer termoplastik. Okay, dia boleh dikitar semula, boleh diacu berulang kali. Okay, yang kedua adalah polimer termoset. Okay, polimer termoset ini tidak dapat diacu selepas dipanaskan. Lepas dia panas, dia terus lebur je, dia dah hancur. Okay, polimer termoset biasanya akan terurai atau hangus apabila dipanaskan. So dia tidak dapat dikitar semula, So contohnya melamina, bakelite. Okay, dia macam plastik tapi plastik yang lebih keras. Contohnya soket-soket yang ada dekat rumah pun sama. Dia adalah polimer termoset, iaitu dia nampaknya keras tapi dia tidak boleh diacu selepas dipanaskan. Okay, yang ketiga adalah polimer elastomer. Okay, polimer elastomer dapat diregang dan kembali kepada bentuk asal. Yang ini dia kenyal. Okay, mempunyai sifat elastik yang sangat tinggi. Contohnya polyurethana dan kertas styrena butadiene, SBR. Biasanya kita tengok contoh-contohnya memang dia akan jadi yang lebih kenyal, lebih keras. Okay, digunakan dalam industri. Okay, ini bawah adalah gambar raja molekul dia. So kita kena bezakan 3 jenis polimer punya gambar raja. Okay, yang tak ada rantai silang, dia just molekul dia rantai panjang aja. Ini adalah polimer yang biasa, iaitu polimer termoplastik. Okay, yang kedua dia ada rantai silang. Okay, dia akan jadi lebih keras sebab apabila dia tekan, dia akan keras, dia tahan daya luar. So ini adalah termoset. Okay, yang ketiga adalah elastomer. Okay, dia macam dia punya rantai silang dia lebih pendek, maka dia akan lebih elastik. So kena ingat, so polimer ada 2 jenis, semula dan sintetik. Okay, untuk sintetik ada 3 jenis, polimer termoplastik, termoset, elastomer. Termoplastik boleh diacu dan dikitar semula. Polimer termoset tidak boleh diacu semula. Okay, elastomer adalah sangat kenyal, boleh kembali kepada bentuk asal. Okay, seterusnya kita tengok bagaimana menghasilkan polimeran. Kita ada 2 jenis. Yang pertama dinamakan sebagai pempolimeran penambahan. Okay, pempolimeran penambahan berlaku apabila monomer yang mempunyai ikatan kovalen ganda 2 antara karbon, bertindak balas antara satu sama lain, iaitu dinamakan sebagai pempolimeran penambahan. Dia adalah, kita cantumkan monomer jadi rantai panjang, di mana monomer tu mempunyai ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon yang bertindak balas antara satu sama lain. Contoh di sini, kita ada beberapa contoh. Monomer dia ethena. Besarkan. So kalau kita tengok tadi sama monomer ethena. So di sini ada ikatan ganda 2 di sini. So apabila dia bertindak balas antara sama lain, so dia akan terputus ikatan ganda 2 dia dan jadi berulang, unit yang berulang. So dinamakan sebagai polyethena. Contoh yang kedua adalah propena. So kita ada 3 karbon. Masih lagi ada ikatan ganda 2. So apabila dia berulang banyak kali, so kita akan nampak bentuk dia adalah masih sama, cuma ikatan kedua dia dah putus. So dia akan bercantum antara satu sama lain. Nama dia adalah polypropena. Yang ketiga, chloroethena. So kita ada 2 karbon. Ada satu klorin di atas.
So ini dinamakan sebagai vinyl klorida, nama biasa dia, tapi nama formula kimia dia adalah chloroethena. So apabila dia jalankan pempolimeran, so lepas dia buat bertindak balas antara satu sama lain, kita buka dia punya, putuskan ikatan kanda dua dia jadi ikatan kovalen tunggal, dan dia akan bercantum antara molekul dengan molekul, so dia akan jadi panjang. So nama dia akan jadi polychloroethena atau nama biasa polyvinyl klorida, PVC. Okay, kita contoh seterusnya stirena. So kita ada satu yang atas, okay, yang ada satu bentuk heksagon ini, okay, dia adalah kumpulan berfungsi yang dinamakan sebagai vinyl. Okay, apabila kita ulang banyak, so yang terputus adalah ikatan kanda dua. So mana bentuk-bentuk yang lain kita salin balik, ikut saja. Cuma ikatan kedua antara karbon-karbon kita putuskan atau pecahkan jadi ikatan tunggal. So berulang dalam bentuk kurungan dan N. So nama dia adalah polystyrena yang selalu kita guna, yang warna putih. Okay, so belajar kena ingat apa dia monomer, polimer dan contoh-contoh dia, sebab soalan selalu tanya. Perlu tak hafal semua? Kita kalau boleh hafallah semua. Okay? At least kita tahu bagaimana bentuk dia dan bagaimana dia jadi polimer. Okay, ciri-ciri dia saya rasa awak dah kenal benda tu, awak tahulah. Okay, polyethena dia tahan lasak dan kuat. Contohnya botol plastik dan yang lain-lain. Okay, polypropena dia tahan lasak, alat mainan dan tekstil yang lebih keras. Okay, yang PVC tahulah kuat dan keras, dia buat pipe air, penebat elektrik. Okay, yang stirena, yang polystyrena, dia ringan. Okay, yang warna putih yang kita selalu guna tu, yang ringan dan penebat haba. Okay, ini adalah contoh gambar bagaimana proses pempolimeran penambahan berlaku. Okay, daripada monomer, okay, kita tengok sebiji monomer, okay, monomer dan monomer yang lain. So apabila dia bertindak balas antara berulang sampai N kali, so apabila dia cantum, dia akan jadi ikatan tunggal antara karbon. So kalau kita tengok sebenarnya dia adalah satu-satu macam ni. So kita tengok soalan, kita tengok kalau dia bagi rantai panjang, kita kena buka balik dia punya formula dia, okay, formula struktur dia, maka kita dapatlah ini monomer dia. Diringkaskan yang ini bawah. Okay, biasa soalan SPM minta kita cantumkan, okay, dalam bentuk yang ni buat kurungan atau diberi rantai panjang, minta kita tulis semula formula struktur untuk monomer polimer tersebut. Okay, seterusnya kita tengok proses yang kedua, iaitu pempolimeran kondensasi. Okay, yang ini dia adalah melibatkan sekurang-kurangnya dua jenis monomer yang berbeza. Tadi yang penambahan adalah monomer yang sama, dia berulang kali, tapi ini adalah monomer yang berbeza kita cantumkan. So ini dinamakan sebagai pempolimeran kondensasi. Okay, monomer yang terlibat memiliki dua kumpulan berfungsi yang akan terlibat dalam tindak balas. Okay, hasil pempolimeran ialah polimer dan satu produk lain seperti molekul air. Jadi ada dua hasil atau molekul hidrogen klorida, HCl. Okay, pempolimeran tadi yang penambahan, dia hanya kita cantumkan monomer terus dapat polimer. Tapi ini kita ada dua hasil. Okay, kita dapat polimer dan molekul air atau molekul hidrogen klorida. Contoh-contoh yang dihasilkan daripada pempolimeran kondensasi adalah nylon, polyester. Okay, dan di sini dia contoh, dia bagi kita formula struktur dia. Okay, daripada 1,2-ethanadiol, dia bertindak balas dengan asid terephthalate. Okay, terephthalate lepas tu menghasilkan terylena dan air. Okay, tindak balas pempolimeran kondensasi. So kita hanya kena tahu di mana molekul ini, dua molekul yang berbeza, dia bertindak balas, okay, dan molekul air terhasil. So H dengan OH ini akan bertindak balas, okay, di mana nanti kita akan nampak karbon dengan oksigen tu yang akan cantum. Okay, karbon dengan oksigen cantum dan berulang. Okay, berulang dua bentuk molekul tersebut dan berulang-berulang. So ini adalah proses pempolimeran kondensasi. Okay, so saya ulang, kena ingat pempolimeran ada dua jenis proses dia. Satu penambahan, itu melibatkan monomer yang sama. So kita buat dia cantum berulang kali, maka dia adalah pempolimeran penambahan. Yang kedua adalah pempolimeran kondensasi, iaitu kita gabungkan dua monomer yang berbeza, okay, dan dia mempunyai dua hasil. Satu adalah polimer, satu adalah air atau hidrogen
klorida, HCl. Okay, seterusnya kita tengok ciri-ciri khas polimer sintetik. Ini biasalah kalau soalan tanya nyatakan atau ciri-ciri polimer sintetik, kita kena tahulah. Yang pertama mestilah penebat haba, penebat elektrik. Okay, ada yang ringan, ada yang kuat, yang keras, bersifat lengai, okay, tidak reaktif, daya tahan haba yang tinggi. So kena ingat polimer sintetik dia lebih kepada plastik yang biasa kita guna. Okay, penggunaan polimer dalam kehidupan harian ini pun dah biasalah kita tengok. Okay, polipropena yang biasa buat alatan, berubatan dan makmal. Okay, polyethena buat beg plastik, nylon buat benang. Jangan tulis buat baju dia buat benang, dia benang baru buat baju. Okay, yang keempat, penyalutan polimer akrilik ni jadi buat bumbung kalis air. Sekarang bumbung yang atas tapi dia bukan plastik, bukan logam, tapi dia adalah polimer sintetik. Okay, ini adalah contoh gambar raja untuk pempolimeran kondensasi yang lain. Okey, seterusnya kesan penggunaan polimer sintetik ke atas alam sekitar. Biasalah kita tahu plastik susah nak diuraikan. Kalau kita tengok dia memang akan menyebabkan dia pencemaran sungai, pencemaran lautan, pencemaran tanah kalau kita menggunakan kaedah pelupusan polimer yang tidak betul. Okey. So kalau soalan tanya sekarang inilah jadi nama soalan kebat, iaitu apakah kesan penggunaan polimer. So kita jawablah dia menyebabkan pencemaran. Kenapa? Sebab banyak hidupan mati dan mikroplastik memasuki rantaian makanan. Okay, mikroplastik tu maksudnya molekul dia tak urai habis tapi dia urai sikit-sikit. Dan sikit-sikit itulah yang hidupan laut tu yang makan. Lepas tu dia jadi tersumbat kat perut dia, maka dia jadi mati. Okay, cadangan menyelesaikan masalah yang pertama, biasa kita semula. Itu yang terbaik. Penggunaan polimer degradasi atau biodegradable bahasa Inggeris atau bahasa Melayu biodegradasi. Atau kita gunakan bahan tambahan lain yang bolehkan dia terurai semula jadi oleh bakteria, atau terurai dengan cahaya. Kita buat kita semula atau kita menghasilkan atau menggunakan polimer yang boleh diurai semula jadi. Ini ada satu eksperimen untuk menghasilkan nilon. Ikut buku teks muka surat 148. Semua belajar boleh baca sendiri. Nanti saya akan sediakan link videonya untuk tengok bagaimana menghasilkan nilon. Prosedurnya belajar kena tahulah bagaimana menghasilkan. Pemerhatian sila rujuk eksperimen tersebut. Lepas tu kita tengok apa pemerhatian dia sebelum tindak balas, selepas tindak balas. Ini adalah gambar rajanya. Langkah berjaga-jaga. Sebab dia adalah bahan kimia yang bahaya. So pakailah sarung tangan. Latihan untuk hari ini. Nyatakan sekurang-kurangnya 3 polimer yang terdapat di dalam rumah anda. Berdasarkan contoh yang terdapat, nyatakan monomer dan polimernya. Boleh rujuk internet. Contohnya awak dapat botol plastik shampoo. Awak rujuk dari internet. Dia adalah polimer daripada apa? Monomer dia apa? Dia dihasilkan daripada tindak balas pempolimeran apa? Jenis polimer iaitu termoplastik ke, elastomer ke atau termoset. Apakah ciri-ciri khas dia? Keras ke, ringan ke? Tulis. Buat dalam bentuk jadual boleh, buat dalam bentuk PowerPoint pun boleh. Nyatakan bagaimana keluarga anda melupuskan polimer yang terpakai. Ikut keluarga masing-masing bagaimana. Jual ke, buang ke, terbakar ke, nyatakan saja. Yang keempat, wajarkan ni bukan wajarkan penggunaan polimer dalam kehidupan harian anda. Kehidupan harian. Wajarkan penggunaan polimer dalam kehidupan harian anda. Soalan ni pun pernah tanya dalam soalan SPM. 3 markah. Wajarkan tu maksudnya kita boleh kata wajar kerana apa. Tak wajar kerana apa. Bagi contoh. So ada 3 markah. Wajar 1 markah. Kerana 1 markah. Bagi contoh 1 markah. Kalau kata tidak wajar 1 markah. Bagi huraian 1 markah. Bagi contoh 1 markah. So soalan ini adalah soalan terbuka yang kita namakan sebagai kebat. 2 set jawapan diterima. Wajar terima, tak wajar pun terima. Cuba jawab dalam buku latihan.
Sekian, terima kasih untuk hari ini.